hantar hantaran pendek, tetapi lihatkan Malaysia dengan dua lapisan 5 di hadapan kawasan penalti. Satu lagi hantaran terlepas daripada tendangan dan mereka mendakwa bola mengenai tangan sebenarnya, tetapi Mongkol Chai Peck Sri menyatakan came on. Satu lagi hantaran menarik, kali ini Stuart Wilkin. Apabila Lalian Zuala Cantik sudah pun menanti hanya di belakangnya saja. Betul, kalau tidak ada pemain pertahanan pasukan kebangsaan di situ, saya rasa mengundang pada apabila dapat kepada pemain India dalam kotak penalti sebentar tadi. Hendrik, secara tiba-tiba Malaysia mendapatkan bola di kawasan India. Cuba ditekan oleh pemain-pemain India. Syami Izwan memilih untuk memperlahankan tempo permainan dan menarik pemain-pemain India untuk datang ke arah mereka, tetapi hantaran itu merupakan hantaran yang penuh dengan kesilapan. Bola datang buat Listan Kolako. Mujur itu tepat ke arah Shihan Hazmi. Betul, saya rasa Shihan dah boleh mengagak bola itu percubaan sebentar tadi, tetapi Dominic Tan tidak seharusnya hilang bola sebegitu. Perlu lebih lama untuk mengawal bola dalam saat-saat sebegini untuk menenangkan momentum perlawanan. Dan Shihan telah nampak pemain India ingin membuat percubaan di luar kotak penalti, dan saat ini perlu lebih tenang dan memikirkan bagaimana untuk menguasai balik bola dengan jaga masa yang ada ini untuk menenangkan momentum perlawanan. Syami Izwan, pemain yang dicari di sebelah kiri, beliau berseorangan dan dipersalahkan apabila dia ingin mendapatkan sentuhan daripada Udanta Singh itu keluar untuk sepakan penjuru, tapi sebaliknya dia sendiri melakukan kekasaran terhadap pemain gantian India ini. Memasuki minit yang terakhir, tumpuan adalah pada pegawai keempat dari Vietnam, Hua Ngoc Ha, tentang angka yang bakal diangkat dalam masa beberapa saat saja lagi. Yang Malaysia mempunyai kelebihan 4-2. Boleh dikatakan klinikal itu adalah kunci kepada kejayaan, walaupun India berkali-kali juga cuba untuk mengetuk pintu ini. Tetapi Malaysia dengan peluang-peluang yang mereka ada, lebih-lebih lagi dengan tekanan yang mereka lakukan, cukup untuk mempunyai kelebihan seperti ini. Dan tambahan masa sudah pun diumumkan. Udanta Singh berhadapan dengan Syami Izwan. 5 minit tambahan masa dalam separuh masa yang kedua. Satu hantaran dari Suresh, mana saja sudah pun cukup. Nah, itu dari Sergio Aguero yang terus berada di kawasan penalti sendiri. Ya, kelebihan pasukan negara pada malam ini, pemain-pemain strike force cukup tajam, mendapat peluang dan menjaringkan gol. Dan saya rasa itu membezakan antara pasukan India juga pasukan Malaysia, kerana penguasaan bola, cara bermain, saya rasa kedua pasukan bermain dengan baik. Dan sekarang ini pemain pertahanan pasukan Malaysia diberi tekanan dan masih lagi dalam keadaan terkawal, walaupun bertubi-tubi pemain India cuba mencari ruang ataupun arah untuk mereka membuat percubaan dan juga cuba menjaringkan gol. Ini Hendrik berseorangan di hadapan, suatu yang menarik. Lebih lagi beliau sudah pun sedikit terincut, oleh sebab itu mungkin beliau dihantar ke bahagian depan. Udanta Singh sekali lagi untuk India berdepan dengan tembok yang bernama Lave Corbin Ong, penjaring gol keempat yang memberikan sedikit keselesaan untuk Malaysia. Suresh daripada sepakan penjuru yang keempat mereka. Oh, acahan menarik, antaran ke tengah terlepas dari hampir kesemuanya. Rembatan yang tidak mengena juga daripada Sandesh Jinggan. Masih lagi belum selamat Nanda Kumar. Sahal ke sebelah kiri. Roshan cuba untuk masuk, diambil kawalan oleh Nanda Kumar sekali lagi. Ini dia Roshan, hantaran ke tengah Shihan. Tangan selamat. Bola itu tepat ke arahnya dan akan mengambil beberapa saat setelah tangkapannya.
Ya, saya rasa Shihad berjaya membaca crossing itu dan menenangkan keadaan untuk setakat ini. Dan ya, saya walaupun belum habis, tapi saya ingin mengucapkan tahniah untuk pasukan kebangsaan kerana walaupun 10 minit yang terakhir diasak dengan kerap oleh pemain pasukan India, tetapi pemain back four pasukan kebangsaan ataupun defending pasukan kebangsaan bermain yang cukup baik, tidak terlalu jauh keluar daripada kawasan dan sentiasa compact ataupun ada 2 layer seperti kata Aiman tadi untuk menidakkan setiap percubaan ataupun lorongan yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain serangan pasukan India. Dan Lian Suala Changte menerima kad kuning juga setelah kekasaran terhadap Kobinong dalam usaha untuk merampas bola di kawasan Malaysia. Ini yang terlepas pula ialah Endrick Dos Santos dengan Safawi berhampiran. Ini dia Safawi Rashid, antaran ke tengah. Hampir saja jaringannya akan menutup segala cerita di Bukit Jalil pada malam ini. India bakal menerima kekalahan dalam 2 kejohanan piala untuk tahun ini dalam Kings Cup di Thailand dan kemudiannya Pesta Bola Merdeka. Tapi untuk persiapan Piala Asia untuk India, 20 perlawanan dilalui, tetapi terlepas pula ialah Safawi. Peluang untuk Safawi Rashid memotong ke dalam, tetapi tidak dapat untuk menyediakan sentuhan penyudah yang akan mematikan api semangat perjuangan India. Clearance dari Dominic Tan. Liston Kolako mengambil dari tengah padang ke sebelah kiri untuk Roshan Singh. Dirampas dengan bersih Azam Azmi Murad. Dan dengan tenaga sebagai antara pemain baru saja dibawa masuk terus saja ke depan untuk Syami Izwan. Memilih untuk bermain dengan lebih bijak berhadapan dengan Mehtab Singh. Beberapa saat lagi akan berjalan dalam gerakan ini yang mana beliau tidak dibantu. Tetapi itu sudah pastinya cukup untuk Malaysia melangkah ke satu lagi final di Pesta Bola Merdeka. Serangan terakhir Junior L-Style dengan pintasan dan Malaysia ke perlawanan akhir Pesta Bola Merdeka 2023. Deparan 90 minit yang menunjukkan bahawa anak-anak buah Kim Panggon semakin lama semakin bersedia untuk satu lagi langkah besar dalam sejarah bola sepak negara. Jaringan tambahan yang dijelmakan oleh Lavie Kobinong, walaupun India cuba untuk merapatkan jurang menerusi Sunil Chhetri di babak kedua, sudah pun cukup dengan kelebihan 2 gol. Dan Malaysia dan juga trofi pertama untuk Kim Panggon harapnya semakin hampir apabila kita ke final bertemu dengan Tajikistan. Harimau Malaya yang semakin lama semakin lapar dan dahagakan jaringan dan kejayaan, menunjukkan satu lagi persembahan yang boleh dibanggakan oleh seluruh rakyat Malaysia, menunjukkan India yang pada sejak beberapa tahun kebelakangan ini mengalami peningkatan yang cukup luar biasa. Dan Kim Panggon merupakan individu yang menghentikan momentum India lebih-lebih lagi untuk 2023. Lebih-lebih lagi dengan India yang sudah memenangi 2 piala musim ini ataupun tahun ini. Malaysia harapnya mengejar 1 dalam persediaan untuk ke Qatar pada Januari nanti. Alhamdulillah. Terima kasih Harimau Malaya. Terima kasih Kim Panggon. Terima kasih kepada semua penyokong yang berada di stadium maupun di rumah. Jumpa di final nanti kerana tamat
masih di Stadium Nasional Bukit Jalil. Malaysia 4, India 2.